Kita tengok budaya masyarakat kita pun hari ini, daripada pemimpin politik, selebriti, influencer, orang-orang yang akan membentuk pemikiran anak muda, menayang-nayangkan kemewahan. Maka jalan mencari kemewahan tidak pernah diceritakan. Saya sangat setuju dengan pandangan Pak Sako, sebab saya melihat hari ini dalam seluruh dunia menghadapi wabak COVID, kita lagi berada dalam keadaan terancam kerana kita wabak koko. Tiap-tiap hari isu COVID dan isu korupsi. Kok jadi koko saya kata koko tu. COVID, korupsi. Kalau kita tengok akhbar dalam beberapa minggu yang bermula dengan isu Macau scam, JPJ, isu JIM dengan kemasukan warga asing, kemudian ada isu royalty artis, kemudian ada isu syarikat telco. Dan yang paling sedih hari ini, paling sedih saya baca, saya buat sedikit research sebelum datang, bawang di tol pun kena minta di penguatkuasa. Jadi saya melihat isu ini, saya selalu cakap, kita bukan gagal dalam usaha merancang, mungkin kita belum synergize. Saya memberi satu pandangan yang berbeza, sebab saya melihat pencegahan bukan dalam satu aspek. Kita melihat pencegahan dalam beberapa aspek. Kalau penyakit, pencegahan yang terakhir potong. Kencing manis ni, tahap yang tahap ketiga, empat lah. Sepatutnya tindakan undang-undang tangkap yang terakhir. Yang pertama, kalau dalam pencegahan adalah nasihat. Pergi doktor nasihat dulu. Pak cik, 60 warga emas, minum air kosong, kulit roti saja. Makan udang tak boleh, gaut. Mana ini nasihat. Kedua, baru dia bagi dengan tindakan tertib. Kalau dalam analogi kesihatan, makan ubat. Dan ujung sekali baru penguatkuasaan. Tetapi kita bukan lebih lah, terpaksa memberi terangan yang banyak kepada di hujung penyakit. Saya melihat pencegahan, aspek pencegahan ini saya tekan semenjak saya bertugas lagi. Malahan saya menerajui dulu, berjumpa dengan Menteri Pelajaran, saya membentangkan kertas dengan Majlis Visi untuk mewujudkan mata pelajaran rasuah. Kerana saya melihat dalam dua aspek, rasuah mengikut Profesor Robert Klitgard adalah mengenai dua perkara, peluang dan keinginan. Undang-undang adalah pagar untuk menutup peluang. Keinginan datang dalam diri manusia. Dan manusia, saya selalu sebut dalam bahasa Inggerisnya, human being a human being. Dia akan langgar segala pagar, dia akan cari segala peluang, dan dia akan mencari ruang-ruang, lompang-lompang, loophole undang-undang. Kerana itu saya melihat, di antara, saya buat Facebook saya tadi, untuk nak promote wacana ini, di samping di antara peluang dan ancaman. Kadang-kadang kita membuat ini sebagai peluang, sebenarnya inilah ancaman. Maka kita perlu meningkatkan pencegahan dari segi memperkasakan integriti. Yang itu yang selepas saya bersara, saya memberi tekanan banyak kepada memperkasakan integriti. Kerana peluang kita tutup dengan plan pencegahan rasuah. Tetapi manusia yang ada keinginan, kita gagal mewujudkan plan integriti diri. Dan kita hari ini malangnya, satu lagi kemalangannya, kalau kita tengok Pak Sako cakap 35 tahun yang lepas. Kita tengok budaya masyarakat kita pun hari ini, daripada pemimpin politik, selebriti, influencer, orang-orang yang akan membentuk pemikiran anak muda, menayang-nayangkan kemewahan. Maka jalan mencari kemewahan tidak pernah diceritakan. Yang ini yang kita lihat, dilihatkan peluang. Asal jawatan peluang. Dia tak tahu sebenarnya, di hari dia memegang jawatan, ancaman berlaku di sekeliling, terutama penguatkuasa. Mereka yang banyak kuasa, banyak ancaman. Yang tak ada kuasa sekalipun, ada ancamannya. Wa imma jadi jaga pun, dia dah ada kuasa dah. Melepaskan siapa masuk, siapa tak masuk. Kita selalu lihat, kita menyangkakan yang pangkat besar. Tetapi yang sebenarnya, ada sahaja sedikit kuasa, sedikit boleh membuat penghakiman, penghukuman, dah ada kuasa.